Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Azizur Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 7 Februari. Perkembangan banjir di Sarawak. Setakat pukul 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 1,002 orang, melibatkan 329 keluarga. Menurut laporan yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, sebanyak 14 buah pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas di bahagian Samarahan dan Serian. Di bahagian Serian, sebanyak 9 PPS dibuka bagi menempatkan 767 penduduk terjejas membabitkan 249 keluarga. PPS SK Tanah Putih mencatatkan jumlah penduduk terjejas paling ramai iaitu 349 orang melibatkan 114 keluarga. Manakala PPS Dewan Masyarakat Serian menempatkan 148 orang membabitkan 5 keluarga. Di bahagian Samarahan, sebanyak 5 PPS dibuka di daerah Simunjan dan Samarahan. Seramai 235 penduduk melibatkan 80 keluarga ditempatkan di PPS berkenaan. Bantuan bekalan makanan penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS bahagian Serian adalah terjamin. Residen bahagian Serian Tuah Suni berkata, bantuan makanan disediakan Jabatan Kebajikan Negeri Sarawak. Bercakap kepada pemberita RTM ketika meninjau PPS Dewan Masyarakat Serian, Tuah berkata bagi penduduk yang belum berpindah ke PPS namun terputus laluan, pihak kebajikan juga akan melakukan penghantaran bekalan keperluan asas kepada kawasan kampung yang terlibat. Sementara itu, tinjauan RTM di PPS Dewan Masyarakat Serian mendapati terdapat badan bukan kerajaan NGO memberi sumbangan kepada penduduk terjejas di PPS tersebut. Antaranya, bantuan Harakah Islamiah Hikmah Sarawak kepada 45 ketua isi rumah dari Kampung Hulu dan Kampung Hilir Serian. Adalah bukan dimohon, adalah daripada NGO yang tertentu untuk berhubung dengan saya mengenai berapa jumlah penduduk di kawasan saya lah, Kampung Hulu Serian khususnya yang pindah di Dewan tu. Jadi saya maklum mestinya kalau beda lingkungan 3 ke 32 orang macam ni. Jadi insyaAllah lah pek makanan yang diberi saya untuk mencukupi untuk masa-masa yang pindah di Dewan tu lah. Tuan pindah lah syukur sadanya. Kita mesti dapat syukurlah dah mereka dah terima di Dewan itu semua makanan. Ada beberapa mesti pandai nak dinas banyak yang membantu lah dari segi minuman, air panas apa semua dah disediakan lah. Pejabat Daerah Lundu bersedia untuk memindahkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah sekiranya berlaku banjir. Menurut Pegawai Daerah Lundu, Gustian Durani, dengan trend banjir luar jangka yang sentiasa berlaku, pihaknya akan terus memantau kenaikan paras air sungai atau laut di seluruh Lundu dan Sematan. Bagaimanapun setakat ini hanya banjir kilat berlaku di 1-2 tempat, namun keadaan tersebut tidak menyebabkan sebarang pemindahan penduduk setempat. Dalam pada itu, Gustian mendedahkan pihaknya telah menutup laluan jalan ke Kampung Sebako selepas perintah kawalan pergerakan diperketatkan diisytiharkan mulai semalam. Tinjauan RTM di kampung berkenaan mendapati Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan sekatan jalan untuk menghentikan pergerakan keluar masuk ke kampung berkenaan selama tempoh 14 hari. Kluster Pasai terus menyumbang kepada pertambahan kes positif COVID-19 di Sarawak. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada 185 kes positif yang dicatatkan semalam, 77 kes adalah daripada kluster Pasai. Di Sibu, daripada 101 kes positif yang dilaporkan semalam, 32 kes adalah dari kluster Pasai, manakala di Lundu, 19 kes yang dilaporkan adalah dari kluster Pasai. Daerah lain yang mencatatkan kes positif dari kluster Pasai termasuk Song, Dalat, Subis, Kenawit dan Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan dari kluster itu kepada 2,288 kes. Sejumlah 25,500 individu telah disaring di mana 22
2,250 negatif dan 962 masih menunggu keputusan makmal. Sementara itu, kluster Jun Heng Bintulu dan kluster Bintang Deli Meradong masing-masing mencatatkan pertambahan 1 kes, manakala kluster Tabung Bau mencatatkan pertambahan 3 kes. Setakat semalam, 14 kluster COVID-19 masih aktif di Sarawak. Dalam pada itu, daerah Lundu telah bertukar status daripada status jingga kepada status merah setelah merekodkan sejumlah 50 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lalu. Daerah Seratok pula bertukar status daripada hijau kepada status kuning setelah mencatatkan 2 kes jangkitan tempatan baru semalam. Daerah Beluru, Kapit, Song, Dalat, Bintulu, Kenawit, Miri dan Sibu kekal berstatus merah, sementara daerah Kuching, Selangau, Sri Aman, Matu, Bau, Subis dan Betong kekal berstatus jingga. Prosedur operasi standard SOP bagi perayaan Tahun Baharu Cina dan Cap Gomeh yang dikemaskini oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Jumaat lepas menetapkan beberapa perkara dan aktiviti tidak dibenarkan semasa perayaan tersebut. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata SOP itu dikeluarkan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Jelasnya beberapa aktiviti yang lazim diadakan seperti rumah terbuka, tarian singa dan kunjung-mengunjung tidak dibenarkan dalam sambutan kali ini. Rakyat khususnya masyarakat Cina perlu mematuhi SOP Tahun Baru Cina yang dikeluarkan oleh JPBN Sarawak selain pematuhan kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. The SOP from Chinese New Year, this was thrown up, dikemaskini hingga 5 hari bulan Februari. Yesterday, this is the latest that I've got. And because of the SOP clearly stated here, we are not allowed to have New Year gathering, including open house, and even celebrating New Year among our family also we're celebrating it in a different way. Beliau ditemui pemberita dalam sidang media SOP sambutan Tahun Baru Cina dan Cap Gomeh di Miri. Turut hadir Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Sebastian Ting dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Adam Yee. Datuk Lee yang juga pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Kawasan Parlimen SUPP Miri Sibuti berkata, amalan pengagihan limau Mandarin juga tidak akan diadakan seperti tahun-tahun lepas berikutan pematuhan kepada SOP dalam mengekang penularan pandemik COVID-19. Distribution of all Mandarin oranges has always been our practice in Miri since the time of Dato' Patigi Tan Sri Dr. George Chan dan Tan Sri Peter Chin dulu. And we have continued that. Unfortunately, again this year, we are not able to do that. We decided to do that because I think our priority, our concern should be on managing the the COVID-19, iaitu kita tidak mahu COVID-19 pandemik ini untuk meribak. Kita mematuhi SOP. Beliau berharap masyarakat Cina tetap bersemangat untuk meraihkan perayaan Tahun Baru Cina walaupun ada di kalangan ahli keluarga tidak dapat bersama berikutan kekangan pergerakan. Bagaimanapun katanya, dengan adanya teknologi, ahli keluarga yang jauh masih boleh bersemuka menerusi aplikasi dalam talian seperti Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Operasi Pasar Tamu Bintulu akan dihenti sementara selepas 1 kes positif yang dilaporkan di Bintulu semalam. Menurut salah seorang peniaga di pasar berkenaan, menjelaskan perkara itu, Menteri Bertanggungjawab dalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu penutupan sementara pasar tamu itu penting bagi mengekang penularan COVID-19. Pasar tamu, jadi dengan itu kita terpaksa membuat tindakan untuk lockdown kawasan tamu. Akan kita mulai pada malam ini kita akan mengarahkan Jabatan Kesihatan untuk melakukan sesuatu.
Bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Bintulu, Dato' Sri Stephen Rundi berharap semua yang terlibat dalam aktiviti penjualan di pasar tamu memberi kerjasama untuk hadir jika diminta menjalani ujian saringan COVID-19. Selain pasar tamu turut ditutup sementara ialah pasar malam Bintulu mulai hari ini. Beliau turut merayu orang ramai untuk tidak balik kampung atau balik ke mana sahaja destinasi bersempena cuti Tahun Baru Cina. Tegasnya, agensi yang terlibat dalam operasi sekatan jalan raya sepanjang tempoh PKP dan PKPB di Sarawak akan diperketat terutama menjelang cuti Tahun Baru Cina bagi memastikan kepatuhan masyarakat terhadap larangan rentas zon. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Limbang memohon pembeli di kawasan itu supaya melaporkan sebarang kenaikan harga barangan keperluan di premis perniagaan. Ketua Cawangan KPDN HEP bahagian Limbang, Pulnama Tarah memberitahu pihaknya komited memastikan tiada penyelewengan harga berlaku di kawasan berkenaan. Jelas Pulnama Tarah, KPDN HEP tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas sekiranya berlaku manipulasi dan penyelewangan harga oleh peniaga yang ingin mengaut keuntungan lebih. Kegagalan pihak peniaga mematuhi peraturan yang kita kuatkuasakan, kita boleh ambil tindakan di bawah Akta Keluaran Bekalan ataupun Akta Keluaran Harga dan Anti Pencatutan. Yang mana jika disabit kesalahan di bawah Akta Keluaran Bekalan, kita akan denda di mahkamah sehingga RM1 juta. Manakala bagi Akta Keluaran Harga dan Anti Pencatutan sehingga RM100,000. Pulnama memberitahu demikian selepas melakukan pemantauan di Pasar Basah Limbang. Beliau turut memaklumkan bahawa bekalan keperluan di Limbang setakat ini adalah mencukupi. Bersempena dengan perayaan Tahun Baharu Cina yang menjelang tiba, isteri Yang di-Pertua Negeri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib telah menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan kepada golongan memerlukan di beberapa lokasi di sekitar Kuching. Antara penerima sumbangan itu ialah Persatuan Kebajikan Harapan Kuching atau lebih dikenali Hope Place di Jalan Kana, Kuching. Sumbangan berupa bekalan makanan kering, barangan keperluan harian serta bekalan pelitup muka dan sarung tangan bernilai RM10,000 diterima oleh Presiden Hope Place, Chong Hai Eng. Sumbangan itu akan digunakan oleh persatuan tersebut untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan di bawah jagaannya. Toh Puan Dato' Patinggi Ragat kemudiannya membuat lawatan ke Pertubuhan Pemeliharaan Hayat Kuching di Jalan Tun Ahmad Zadi Adrus untuk menyampai sumbangan serupa. Beliau turut mengunjungi bangunan flat KMC di Jalan Ben Hock dan seterusnya di Kampung Sungai Apong untuk menyampai sumbangan duit raya Tahun Baru Cina serta barangan keperluan kepada 4 penerima sumbangan yang terdiri daripada golongan kurang berkemampuan. Sekian berita pagi Sarawak. Demi keselamatan diri dan keluarga, jangan alpa. Sentiasa patuhi SOP COVID-19. Saya Muhammad Azizi Rahim. Assalamualaikum dan salam hormat.